Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Kalau ada yang perasan, untuk permulaan video selalunya Abang akan cakap benda yang sama sebagai kata-kata pembukaan. Senang nak ingat sebenarnya. Jadi hari ini Abang nak sampaikan dua lagi cerita. Pengalaman daripada ibu dan anak, anak beranak punya pengalaman, dan kedua-duanya cerita saling berkaitan. Walaupun cerita pertama pengalaman emak, cerita yang kedua pengalaman anak, tapi kedua-dua pengalamannya memang cukup menarik. Jadi sebelum kita mulakan cerita, Abang nak ceritakan ni, sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua, permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat, dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia, juga memberikan ilmu salah, umur yang diberkati. Jadi tanpa membuang masa lagi, Abang akan mulakan cerita kali ini dengan A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cerita kali ini datangnya daripada Perak. Selepas kita berpindah daripada Perak atau berpindah ke Johor atau pindah kepada Perak balik. Betul tak Abang cakap? Orang Johor dengan orang Perak memang banyak cerita-cerita menarik. Sebab apa? Abang pun tak pasti. Ada yang kata kedua-dua tempat ni pernah ditawan oleh askar Jepun. Ada juga yang kata kedua-dua tempat ni adalah sejarah lama kepada kerajaan kita kan. Kerajaan Malaysia. Asal usul kerajaannya datang daripada Melaka, menganjur ke Perak, menganjur ke Johor. Sebab itulah kedua-dua cerita ni banyak kisah-kisah seram. Ada juga yang cakap macam tu. Tapi cerita kali ini disampaikan oleh Sarah, berlaku pada tahun 1995. Pada waktu tu adalah tahun kelahiran Sarah. Sarah pada waktu tu menjadi baby yang ditunggu-tunggu sebab dia adalah anak sulung dalam keluarga. Waktu tu dia kata mak dia mengandungkan dia memang agak susah payah sebab kandungan yang pertama kan banyak urusan, banyak halangan, dan dia punya pening-pening pun tak boleh nak cerita disebabkan tu mak dia banyak masa untuk baring berbanding buat aktiviti-aktiviti lain. Dan pada hari yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, akhirnya mak dia berasa sakit dan dihantar ke hospital di negeri Perak untuk menguruskan kelahiran si Sarah ni tadi. Jadi sewaktu dekat hospital pada malam pertama, sewaktu tu masih belum lagi bersalin, mengikut kata mak Sarah, keadaan hospital memang betul-betul aman. Satu ward ditempatkan ada 4 orang. Jadi dia kata disebabkan dalam satu ward tu tak berapa nak ramai sangat, keadaan ward menjadi sejuk dan sangat selesa. Keadaan tu menyebabkan si emak ni tadi rasa ternanti-nanti kelahiran Sarah. Pada waktu tu walaupun Sarah belum lahir, sudah ada namanya Sarah. Sebab dia kata dia berkenan sangat dengan nama Sarah tu, nama tok nenek moyang dia. Bagus kan nama tok nenek moyang Sarah? Nama nenek abang Siti Maimunah. Wan tu Saijah. Saja je, selit je. Jadi dia kata dia seronok sangat nak tunggu kelahiran anak sulung dia. Dia siap buat macam-macam persediaan, duduk dekat hospital yang cantik, memang bersih, nurse-nurse tu pula bagus, doktor-doktor pula bagus. Tapi ada satu je yang tak kena dengan hospital ni. Entahlah kenapa, tiap-tiap malam rasa macam ada ramai orang. Walaupun dekat dalam ward tu hanya ada 4 orang. Dia punya ramai tu tak boleh nak cerita. Sebab setiap kali nak tidur, mulalah rasa macam, kenapa lah ward ni rasa macam ramai orang? Tapi padahal tak ada seorang pun ada dalam ward tu. Benda tu jadi berlanjutan sampai selama dia duduk dekat hospital tu. Mula-mula pada sehari malam pertama, malam kedua, si emak kepada Sarah ni anggap benda tu sebagai benda yang biasa. Mungkin disebabkan malam cuaca agak panas mungkin malam tu, jadi agak seperti macam ada ramai orang dalam ward tu. Padahal pada waktu tu hanya mereka berempat aja. Jadi pada hari yang ditetapkan, akhirnya Sarah pun bersalin di dalam ward. Bersalin, maksudnya dia salin dengan keadaannya normal, dan selepas bersalin Sarah dengan maknya ditempatkan dalam ward yang sama. Pada waktu ni ada 4 orang, masih ada 3 orang lagi yang ada dalam ward yang sama, sebab satu ward ada 4 orang kan. Jadi bila mak dia balik daripada bersalin, orang-orang yang sepatutnya sebelum ni ada menemani mak dia, orang yang sama, tapi bila habis dia bersalin, masuk je dalam ward yang sama, tapi orangnya bertukar. Kalau sebelumnya ada 4 orang, ada 3 orang tu, seorang tu tengah tunggu nak bersalin, seorang dah bersalin, seorang lagi tengah menyusukan anak. Tapi kali ni semuanya berubah bila
Dua daripadanya tengah tunggu nak bersalin, seorang tu sudah pun bersalin, menyusukan anak, tapi orang yang ketiga-tiganya orang yang berlainan daripada orang yang ada sewaktu sebelum mak dia bersalin. Tapi itu tak menjadi masalah, kata mak dia. Bila berkenalan dengan orang baru, rasa semangat juga. Jadi dia kata itu menyebabkan hubungan dia dengan yang lain-lain tu lebih rapat. Jadi yang dua orang budak yang tengah nak tunggu nak bersalin ni bertanya-tanyalah kepada kakak-kakak yang dah bersalin ni. Ada dua orang, satu tengah menyusukan dan satu lagi mak Sarah kan. Samping tu pula ada Sarah dekat dalam katil kecil dekat sebelah mak dia. Dengan kata lain, yang dua orang tengah tunggu nak bersalin tu ambil peluang ini untuk bertanya macam mana keadaan bersalin. Pada malam pertama, si emak ni tadi selepas habis bersalin duduk dekat wad tu, tak ada berlaku apa-apa yang pelik selain daripada sampai waktu malam. Seperti malam-malam sebelumnya, keadaan menjadi seperti ramai orang dalam waktu, padahal tak ada orang pun yang hadir dalam waktu selain daripada mereka berempat. Itu pada malam pertama selepas dia bersalin. Kejadian yang pelik berlaku adalah pada malam kedua selepas dia bersalin. Pada malam tu dia kata, lebih kurang pukul 1 ke 2 pagi, mak Sarah ni rasa macam sempit sangat. Keadaan wad tu walaupun dikejam mata, dia rasa macam sempit dan ramai orang dan rasa macam sesak nafas walaupun keadaan cuacanya sejuk. Tapi nak bernafas tu rasa macam susah betul. Dalam keadaan sedar dengan tak sedar, mak dia cubalah buka mata nak pastikan mungkin ada orang yang datang melawat. Walaupun hanya pada waktu tu pukul 1 ke 2 pagi, mungkin ada saudara mara yang datang nak melawat salah seorang daripada pesakit yang ada dekat dalam wad tu. Selepas mak dia buka mata, segar-segarkan badan, perhatikan keadaan sekeliling, ada satu benda yang pelik mak dia perhatikan, yang mak dia nampak. Ketiga-tiga orang yang ada dalam wad tu semuanya sudah bangun dan duduk dan memandang ke arah dia. Pada waktu tu si emak Sarah ni rasa macam pelik juga. Nak bertanya, tapi ketiga-tiga orang ni matanya macam terbuntang-buntang matanya. Jadi untuk memastikan tak ada apa-apa buruk yang berlaku, emak si Sarah ni tengok kiri kanan depan belakang. Nak pastikan kok dia orang nampak ada makhluk alam sebelah yang duduk berdampingan dengan dia, tapi tak ada apa-apa pun yang mak dia nampak. Jadi dia pendamkan je lah. Jadi dia pun malas nak layan ketiga-tiga orang yang duduk dengan memandang ke arahnya dengan mata yang terbuntang-buntang tu. Dia pun baring semula dan tarik selimut. Pada waktu tu keadaan dalam wad masih lagi tak berapa nak aman. Masih lagi rasa sesak dan rasa macam seperti ramai orang. Mak Sarah cuba untuk lelapkan mata tapi tak boleh. Tak tahulah kenapa, dia kata mungkin disebabkan keadaan keliling yang begitu sesak. Walaupun tak ada siapa yang ada dalam wad tu. Lebih kurang pukul 3 pagi sekali lagi mak kepada Sarah ni terbangun daripada tidur. Pada waktu tu berlaku lagi satu benda yang pelik, iaitu ketiga-tiga orang yang tadinya duduk memandang kepada mak dia masih lagi duduk dan memandang kepada mak dia. Pada waktu tu si emak Sarah ni rasa macam tak kena. Jadi dia tanya dengan budak kata depan, "Dek, kenapa kau pandang akak lain macam je?" Tak dekat, dia kata, "Akak hati-hati je lah. Saya risau ni," dia kata. Jadi mak kepada Sarah ni tanya pada orang yang kedua, "Dan kau pula kenapa pandang akak macam tu? Kau macam nak makan akak ke?" "Tak kak," dia kata, "akak banyakkan selawat kak. Saya tak boleh nak bantu akak." Dia dah rasa macam tak sedap hati. Kenapa pula dia pandang kiri kanan depan belakang? Tak ada apa-apa. Semua nyaman. Baby tu, Sarah waktu kecil pada waktu tu masih ada dalam katil kecil dekat sebelah katil mak dia. Dalam keadaan yang aman, tak nangis-nangis. Okeylah, tak apalah. Dia pun dalam keadaan yang rasa macam tak selesa, dia pun pergi ke arah tingkap sebab ke atas kepala dia kan tingkap. Dia pergi ke arah tingkap, dia nak buka tingkap, tujuannya adalah untuk melepaskan hawa-hawa yang dia rasa macam dah sempit sangat keadaan wad pada waktu tu. Waktu dia nak buka tingkap, tiba-tiba katil sebelah yang menyusukan anak tu, "Kak, jangan buka tingkap, kak, tutup tingkap, jangan buka kak." Disebabkan orang tu menjerit ke arah dia, menyebabkan mak kepada Sarah ni dia rasa terkejut dan tak jadi nak buka tingkap, dan dia duduk semula kat katil dia. Dia memandang ke arah ketiga-tiga orang yang memandang semula ke arah dia tu dengan perasaan yang pelik dan penuh tanda tanya. Jadi dia pun malas nak bertanya lebih-lebih, dia pun tarik selimut, baring semula tarik selimut. Walaupun dia dah tarik selimut, tetap juga ketiga-tiga orang tu dalam keadaan yang sama-sama
mula baring tapi memandang ke arah dia. Dia rasa macam tak sedap hati dah, kenapa pula ni. Jadi dia pun tidurlah pada malam tu. Tak ada mimpi apa-apa. Sampailah esok pagi, dia tanyalah dengan tiga-tiga orang tu. Sebab dah siang barulah kita berani nak bercerita kan. Dia tanya, ni akak nak cerita ni, nak tanya ni, kenapa korang tiba-tiba satu malam berturut-turut, 2 kali akak terjaga. Akak tengok korang bertiga pandang pada akak macam pandang nampak hantu. Cuba cerita ke akak apa sebenarnya yang berlaku. Mana tahu akak boleh bantu ke, ataupun akak boleh jelaskan apa-apa yang tak kena. Jadi ketiga-tiga orang ni pun pergi dekat katil si Mak Sarah ni, berceritalah dengan Mak Sarah begini. Dia orang cerita sebenarnya pada malam tu dia orang nampak ada lelaki berjubah, perempuan berserban. Silap. Lelaki berjubah, lelaki berserban, perempuan bertelekung, duduk dekat atas kepala katil mak kepada Sarah, tapi berada di luar tingkap. Lupa abang nak jelaskan, mak Sarah ni atas kepala dia tingkap. Jadi diorang nampak makhluk-makhluk tu semua ada di luar tingkap. Padahal pada waktu tu di kawasan hospital tu tidak ada kawasan balkoni di atas kepala mak Sarah. Dengan kata lain, orang-orang tu bukanlah manusia. Mereka bukanlah berdiri di atas balkoni ataupun benda yang boleh tempat mereka berdiri, tapi mereka terapung dan ramai-ramai berkumpul dekat atas kepala Mak Sarah. Pada waktu tu Mak Sarah cuba ingat semula, dia ni ada saka ke ada benda-benda yang tak kena dengan keluarga dia. Jadi dia pun pendam je lah. Dia tak tahu macam mana nak cakap, nak jelaskan kepada budak-budak bertiga ni. Jadi tak lama lepas tu suami dia pun datang, mak mertua datang, mak pun datang. Ramai-ramai dah menawat dia, Mak Sarah ni dekat hospital. Dia orang pun gembira lah dengan kelahiran Sarah ni. Dan pada waktu tu mak kepada Sarah ni ambil peluang bertanyakan kepada ahli keluarga je kalau ada terkait dengan kes yang dialami pada malam sebelumnya, iaitu lelaki berjubah, lelaki berserban dan juga perempuan berjubah dan bertelekung. Tapi semua kata tak ada kaitan dan mereka tak pernah dengar peristiwa tu berlaku pada mana-mana ahli keluarga. Dengan kata lain, itulah pertama kali yang mereka dengar. Jadi bila dah macam tu, mak kepada Sarah ni pendam lah. Dah tak tahu nak cari jawapan daripada mana. Mungkin makhluk alam sebelah tu berminat ataupun suka dengan baby yang Sarah ni tadi. Kalau dia tak suka, selalunya baby akan nangis kan. Tapi baby tu tak nangis, Sarah tak nangis. Cumanya siapakah mereka? Tak dapat diberi jawapan. Jadi pada malam kedua selepas bersalin, malam pertama yang tadi kan, malam kedua selepas bersalin, berlaku lagi peristiwa. Kali ini betul-betul dekat depan mata. Waktu tu Mak Sarah tengah tidur. Macam biasalah, lebih kurang pukul 1-2 pagi, tiba-tiba Mak Sarah terbangun. Tak tahulah dia kata kenapa pada malam tu sama macam malam sebelumnya, keadaan waktu betul-betul rasa macam sesak, macam ramai orang. Jadi waktu dia terbangun tu, dia tengok ketiga-tiga orang tak memandang ke arah dia. Pada malam sebelumnya, ketiga-tiga adik-adik yang bersalin yang duduk dalam wad tu kan memandang ke arah dia kan. Tapi pada malam yang kedua ni, ketiga-tiga orang tu lena dibuai mimpi tidur. Cuma Mak Sarah je yang terbangun. Dia rasa macam rimas, lemas. Padahal pada waktu tu tak ada orang dan cuaca sangat sejuk. Dia pun tengok ke arah baby, iaitu Sarah, betul-betulkan Sarah. Dia pun tengok muka Sarah, main-main dengan pipi Sarah. Sedang dia leka-leka dengan Sarah, tiba-tiba dia terpandang ke arah tingkap. Pada waktu tu baru dia nampak ada ramai lelaki dan perempuan berjubah, berserban dan bertelekung berkumpul ramai-ramai dekat atas kepala katil Mak Sarah. Pada waktu tu Mak Sarah cukup ketakutan. Dia menjerit sampaikan nurse-nurse datang. Nurse-nurse tanya apa sebenarnya yang berlaku, kenapa mak dia tiba-tiba menjerit. Dan Mak Sarah tunjukkan ke arah tingkap. Waktu tu semua orang yang makhluk alam sebelah tu masih lagi berkumpul dekat luar tingkap di atas kepala katil Mak Sarah. Tapi nurse-nurse yang dipanggil, yang datang, tak nampak. Tak ada apa kak, dekat luar tingkap tu tak ada apa. Ni saya nak buka ni. Waktu tu nurse tu nak buka pula sebagai tanda untuk menunjukkan tak ada apa-apa kat luar. Mak si Sarah ni cepat-cepat tepis tangan nurse tu, tak kata nurse tu buka. Jangan buka. Dia pun tak tahu mana dia datang makhluk tu. Cumanya pada malam tu mak dia minta untuk dipindahkan ke tempat lain sebab dia tak selesa untuk tidur dekat situ, sebab dia nampak orang-orang tu masih berkumpul ke atas kepala katil dia. Sehingga mak si Sarah ni bergerak ke wad lain. Orang-orang yang berjubah dan berserban juga bertelekung yang berdiri berkumpul ramai-ramai di kepala katil Mak Sarah masih lagi tak bergerak, walaupun mak dia dah berpindah ke wad lain. Selepas berpindah ke wad lain, benda-benda tu tak ikut. Mungkin
ada kaitannya benda-benda tu dengan katil tempat Sarah atau mak Sarah ditempatkan? Mungkin ada kaitan. Tapi mujurlah pada malam tu tak ada lagi sambungan kepada kisahnya. Pada esoknya, mak Sarah pun keluar hospital dan Sarah hidup dengan sihat. Cuma peristiwa tentang lelaki perempuan berserban, berjubah, bertelekung yang ada datang pada 2 malam berturut-turut. Yang pertama disaksikan oleh ahli kawan-kawan yang ada dekat dalam wad. Yang kedua disaksikan oleh mak Sarah sendiri, tak tahu datangnya daripada mana. Rahsia Allah ni macam-macam lah. Pelik kan? Macam sesuatu yang susah nak dijelaskan. Kejadian kedua ni masih lagi cerita tentang Sarah, tapi kali ini Sarah pula yang mengalami benda yang pelik. Berlaku pada tahun 2015 dan pada waktu tu Sarah dapat melanjutkan pelajaran di satu universiti di utara tanah air. Jadi dia kata sebagai seorang mahasiswa, dia banyak terlibat dengan aktiviti dan juga terlibat dengan macam-macam assignment yang diberikan oleh pihak universiti dan juga pihak pencara-pencara. Jadi Sarah kata dia seronok duduk dekat universiti tu sebab dekat dalam tu dia ditempatkan dekat dalam satu bilik yang mana satu bilik ada 2 orang. Dan dia dengan roommate dia memang sangat rapat, ke mana-mana pun pergi, ke mana-mana pun bersama. Cumanya ada kalanya, bukan ada kalanya, sejak daripada mereka tinggal sebilik, ada satu tindakan yang agak mengelirukan yang selalu dibuat oleh kakak satu bilik dengan si Sarah ni. Mula-mula Sarah anggap itu adalah satu benda yang biasa. Mungkin itu adalah kebiasaan kakak tu. Dia pangkat kakak. Kebiasaan kakak tu sewaktu di kampung atau di rumah, iaitu setiap kali sebelum tidur, kakak tu akan berikamat kan. Dan pada malamnya, kakak tu akan tidur bertemankan dengan surah-surah bacaan Al-Quran. Mula-mula Sarah anggap benda tu sebagai biasa. Tak adalah apa takut sangat. Tidur sambil dengar ayat suci Quran kan bagus kan? Kita punya tidur akan lebih aman. Kita akan lebih selesa sewaktu tidur. Sebabnya kita didendangkan dengan ayat suci Quran yang memang diturunkan daripada Allah Ta'ala. Jadi bila dah lama kelamaan, dia bertanyalah dengan kakak tu. Kak nak tanya, akak memang daripada dulu dengar ayat suci Quran sambil tidur ke? Ataupun akak memang suka beriqamah sebelum tidur ke? Mula-mula akak tu mengelak-ngelak nak bagi jawapan. Tapi disebabkan Sarah ni paksa-paksa, Sarah kata dia nak tahu sebenarnya kenapa kakak ni bertindak pelik-pelik macam tu. Akhirnya kakak ni beritahu, ada sebenarnya sesuatu rahsia yang akak simpan, yang akak tak nak beritahu, tapi disebabkan Sarah dapat sepaksa, akak beritahu sikit je, kata. Iaitu akak sebenarnya tak selesa dengan Sarah. Waktu tu Sarah terkejut. Dah kenapa pula tak selesa dengan dia? Selama ni dia tak pernah buat benda-benda yang terkutuk ataupun buat benda-benda yang menakutkan, memuja-memuja ke. Tapi apa yang menyebabkan kakak tu rasa tak selesa dengan dia? Dia bertanyalah dengan kakak tu, cuba akak ceritakan dengan lebih lanjut. Kakak tu tak nak cerita, tak nak, belum sampai masa. Sebab nanti kalau akak cerita, nanti akak sendiri yang takut. Kalau akak cerita pula, akak rasa akak takkan duduk dekat dalam bilik ni, akak akan keluar daripada bilik ni. Sebabnya akak tak nak buat macam tu, sebab itu akak tak nak cerita dengan Sarah. Dan sejak daripada tu, Sarah rasa macam tak sedap hati. Apa sebenarnya rahsia yang disimpan oleh kakak tu? Pada satu malam nak jadi cerita, diorang tidur macam biasa. Tak ada masalah lah. Kakak tu pun nyalakan ayat suci Quran pada malam tu pun macam biasa. Dia pun beriqamah macam biasa. Dan mereka pun tidur macam biasa. Ada lampu tidur lah dinyalakan. Jadi dengan kata lain, bilik tu tidaklah terlalu gelap sewaktu mereka berdua tidur dekat dalam bilik tu. Jadi bila besok paginya, kakak tu betul-betul marah dengan Sarah. Sarah mula-mula tak faham kenapa kakak tu marah dengan Sarah. Lepas tu dia tanya dengan kakak tu, apa puncanya kakak tu marah. Kakak tu bagi tahu pada malam tadi dia telah diganggu dengan sangat dahsyat, menyebabkan dia rasa betul-betul tak aman duduk dekat dalam bilik ni. Sarah cakap lah dengan kakak tu, bukan kakak pasang ayat suci Quran ke? Bila ayat suci Quran berkumandang kan benda-benda tu selalunya tak akan mengkacau kakak. Kakak tu beritahu pada malam tadi, entah siapa yang tutup, yang buat onar, telefon yang memasang ayat suci Quran tadi, yang mendendangkan ayat suci Quran tadi, telah ditutup di tengah-tengah malam. Bila akak tu tengok, benda tu dah sedia ada termati. Dengan kata lain, seolah-olah macam ada orang yang tutup. Sama ada Sarah yang tutup ataupun orang lain yang tutup, tapi yang penting benda tu tertutup di tengah malam. Dan bila benda tu tertutup, mulalah si kakak ni tadi dikacau dengan sesuatu yang tak tahu mana datangnya. Pada waktu tu Sarah begitu sedih,
Sebab kakak tu seolah-olah menuduh dia yang tutupkan telefon, yang tutupkan bacaan ayat suci Quran. Sampaikan hari itu dia tak keluar makan dengan kakak tu. Dia cuba pujuk hati. Akhirnya dia terangkan kepada kakak dan bersumpah dengan nama Allah yang dia tidak tutup telefon tu. Mungkin telefon tu tertutup sendiri. Kakak tu cakap selama setahun dia duduk dekat bilik tu. Hampir setahun duduk dekat bilik tu. Dan dia pasang ayat suci Quran tu dekat handset. Tak pernah telefon tu termati sendiri kalau tidak dimatikan. Dengan kata lain, kakak tu betul-betul marah dan menuduh si Sarah. Dan sejak daripada tu hubungan dia dengan kakak tu tak berapa nak ngam. Dan kebanyakan daripada masa kakak tu tidur dekat bilik kawan dia dan tak tidur dekat dengan sebilik dengan dia. Tapi sepanjang Sarah duduk dekat bilik tu tak pernah berlaku apa-apa yang pelik, apa-apa yang menakutkan. Sarah kata okey je. Sampailah satu hari dia rasa macam kakak tu berada di tahun akhir. Dan lepas tu kakak tu tak akan berjumpa dengan dia lagi. Nak tak nak dia kena bertanya dengan kakak tu. Sebenarnya apa rahsia yang kakak tu sembunyikan sebelum kakak tu tamat belajar. Nanti lepas tu dah tak jumpa, susah pula nak cari, nak dapatkan cerita. Jadi setelah didesak-desak, akhirnya si kakak ni tadi cerita. Rupanya pada mula-mula dia duduk dengan Sarah. Setiap malam Sarah akan bangun bercakap dengan seseorang. Dan seseorang yang Sarah bercakap tu bukan seperti orang biasa. Sebab cara Sarah bercakap tu macam seolah-olah Sarah bercakap dengan orang-orang tua ataupun orang-orang berpangkat. Dengan gaya bahasa, tutur bahasa yang sangat sopan. Dan kebanyakan daripada peristiwa, Sarah bukan baring sambil bercakap. Tapi Sarah sambil duduk, sambil bercakap. Tapi bukan berhenti kat setakat tu je. Ada sekali tu yang lebih menakutkan bila waktu tengah malam, Sarah tiba-tiba bangun dan ketawa mengikik-ngikik. Menyebabkan si kakak ni tadi rasa takut. Dan cuba gerakkan sedarkan Sarah. Banyak kali digegarkan badan Sarah. Sampai dilempang-lempang je muka Sarah. Tapi Sarah tak bangun. Sarah tetap juga senyum dan terketawa-ketawa. Senyum dan ketawa-ketawa. Itulah menyebabkan kenapa kakak tu tadi daripada awal duduk dengan Sarah, dipasang ayat suci Quran dalam handset dia untuk mengelakkan dia diganggu. Tapi selepas daripada dia pasang ayat suci Quran tu, tidak ada lagi gangguan yang datangnya daripada Sarah. Tapi adalah gangguan-gangguan lain sebagai gangguan tambahan. Kadang-kadang bila dia duduk sorang-sorang dekat dalam bilik tu, dia dengar dalam bilik tu macam ada orang berlari. Kadang-kadang dia dengar macam ada guli yang jatuh dalam bilik tu, sedangkan bilik tu hanya ada dia seorang dan dia tak main guli. Dan dia pun susah nak jelaskan mana datangnya benda-benda tu. Dia tak nak ceritakan benda ni pada Sarah sebab dia tak nak rasa Sarah kecil hati. Tapi selepas Sarah paksa-paksa dia dan anggap selepas peristiwa handset bacaan ayat suci Quran tu dimatikan, dia rasa tindakan Sarah ni sudah melampau. Kerana dengan ayat suci Quran itulah cara dia untuk rasa selesa duduk dengan Sarah. Tapi selepas Sarah dah biasa ataupun dah boleh matikan telefon yang pasang ayat suci Quran tu, dia rasa tindakan Sarah tu dah melampaui batas. Seolah-olah membiarkan dia dalam keadaan ketakutan. Itu yang menyebabkan dia tak berani nak duduk dengan Sarah lagi. Dan selepas dia mendapat penjelasan daripada Sarah, selepas Sarah mendapat penjelasan daripada kakak tu, Sarah tetap tinggal dekat dalam bilik tu dengan tak ada apa-apa perasaan takut dan tak pernah berlaku peristiwa apa-apa. Dan kakak tu duduk dekat bilik kawan dia yang lain sampailah kakak tu tamat belajar. Sarah ada juga nak bertanya dengan mak dia, apa sebenarnya yang berlaku? Apa yang terberlaku pada dia? Ada tak peristiwa-peristiwa yang pelik? Dan mak dia ceritakan cerita yang pertama tadi. Mak dia kata keturunan kita memang tak ada saka, kita memang keturunan okey yang tak ada membela-bela benda, amalkan benda pelik-pelik, ilmu-ilmu yang menakutkan. Cumanya ada satu peristiwa yang mak dia rasa pelik, iaitu kemunculan lelaki, perempuan berjubah, berserban dan bertelekung pada hari kedua mak dia melahirkan Sarah. Pada hari pertama dan hari kedua mak dia melahirkan Sarah. Itu sahaja peristiwa pelik. Dan sejak daripada tu Sarah terfikir-fikir. Ada juga niat dekat hati dia untuk pergi berubat. Tapi dia fikir tak payahlah selagi dia boleh menjalankan ibadah dan dia boleh hidup dengan aman, dia tak berperangai menakutkan, itu sudah cukuplah. Mungkin dia kata satu hari nanti kalau ada keperluan, dia akan cuba mencari jawapannya. Tapi pada masa sekarang, dia lebih menumpukan kehidupannya dengan membina kerjaya je. Itu saja dia kata.
Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Abang harap ceritanya dapatlah menghiburkan untuk minggu ini. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, macam biasa, abang nak sampaikan beberapa ucapan hari jadi dan juga anniversary untuk kenang-kenangan. Ucapan yang pertama datangnya daripada ahli keluarga JSPL. Sebenarnya pada 25 hari bulan 12 hari itu adalah hari jadi buat salah seorang ahli keluarga JSPL, iaitu Ikmal, yang mana hari jadinya genap umur 28 tahun pada 25 hari bulan 12 hari Christmas hari itu. Daripada JSPL, abang ucapkan selamat hari jadi buat Ikmal. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan dunia dan di akhirat. Ucapan yang kedua datangnya daripada seorang kakak yang selalu sangat komen dalam setiap cerita abang, memberikan pandangan dan juga nasihat, iaitu Kak Azizah Kamiran. Dia kata dia nak sampaikan ucapan hari jadi ini buat suaminya, iaitu Muhammad Azidi Jopri, yang mana hari jadinya jatuh pada 29 hari bulan 12, genap umur 51 tahun. Dengan ucapan selamat hari jadi buat suami tercinta. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan dan memberikan ketenangan hati. Jadi semoga ucapan hari jadi kali ini memberi satu kenangan. Ucapan yang seterusnya datang daripada seorang adik yang bernama Mael Lanong. Dia nak sampaikan selamat menyambut ulang tahun perkahwinan buat abangnya, iaitu Ismail Muhammad Kasim, dan juga kakak iparnya, iaitu Rini Edin, yang mana hari perkahwinan mereka jatuhnya pada 27 hari bulan 12, 20 tahun yang lepas. Dengan ucapan selamat menjalani hidup perkahwinan yang kekal hingga ke syurga. Semoga Allah sentiasa merahmati perkahwinan ini dan memberikan rahmat dan memberikan keberkatan dunia dan akhirat, serta memberikan rezeki yang melimpah ruah. Ucapan seterusnya datang daripada seorang adik yang bernama Zamri. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat kakaknya, iaitu Siti Sri Suryati. Dengan ucapan selamat hari jadi buat kakak tersayang. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan diberikan kerahmatan dunia dan di akhirat. Dan dia kata dia nak sampaikan juga ucapan yang terakhir daripada isi hati dia, iaitu selamat hari jadi buat my sister. Itu dia kata nak minta juga abang Jo sebutkan. Dia kata selamat hari jadi, happy birthday to my sister. Itulah dia kata. Jadi daripada pihak JSPL, abang ucapkan semua selamat untuk semua yang menyampaikan ucapan pada hari ini. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Sebenarnya abang nak minta maaf sekali lagi kalau cerita yang abang sampaikan dalam masa beberapa hari ini agak pendek. Cumanya mungkin disebabkan abang cakap terlalu laju. Abang pun tak tahu kenapa dalam masa 2 hari ni abang cakap tu laju. Macam benda tu masuk dalam kepala, zup. Itu yang menyebabkan abang cakap laju sikit. Jadi kalau ada siapa-siapa yang rasa macam tak selesa, nanti beritahu abang. Abang akan cuba untuk tenangkan cerita supaya lebih relax. Itulah ada kadang-kadangnya ceritanya laju sangat, agaknya macam nak cepat habis. Ini pun dah sampai 28-27 minit kan. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita abang kali ini. Pada yang nak membeli sambal lara, perapan sate dan juga coklat moist, masih lagi abang jual dan abang letakkan link di bawah setiap video. Hingga berjumpa lagi esok dengan cerita yang super epic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.